இது ஃபர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக. Very good morning. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada media yang ada pada hari ini dan kepada rakan-rakan saya di belakang saya, di mana ada juga pekerja-pekerja yang ada di Singapura, yang warga negara Malaysia. Okey. Pada pagi ini memang saya ni ahli parlimen dari Kuala Lumpur. Apa saya buat di Johor, itu perkara saya nak bangkitkan dulu, di mana sebagai seorang ahli parlimen, saya boleh gerak mana-mana negeri untuk pastikan isu masyarakat diatasi. So hari ini saya datang ke Johor Bahru untuk bangkitkan ada beberapa kecuaian ataupun masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja Malaysia Singapura. So perkara ini bangkit sebab seminggu lalu saya ada berbahas di Parlimen berkaitan dengan isu border reopening di Parlimen, di mana Menteri belum jawab lagi, mungkin minggu depan. Antara soalan yang saya tanya adalah date ataupun tarikh bila border akan dibuka balik, sebab antara kenyataan Menteri Hishamuddin, beliau mengatakan bahawa 4 option telah pun dibincang dengan Singapore. The first is reciprocal, second one what? Periodic commuting arrangement. Dan soal saya, bilakah option C dengan D akan berlangsung ataupun will happen, which is option C is daily commuting and D is border reopening. Tapi saya faham sekarang adalah pandemik COVID dan kita tak boleh paksa sebab dua-dua negara tengah bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Walaupun banyak orang telah terkesan daripada perkara ini adalah pekerja-pekerja yang tinggal di Johor pergi ke Singapura. Antara estimation, I think less than 30,000 affected. So dalam proses ini, dalam proses lockdown juga, ramai yang telah they are stuck at Singapore. They cannot come out from Singapore. So that was one of the issue, and Singapore pun ada company-company yang sudah tidak they stop working. Ada company bagi cuti tanpa gaji, ada company juga sudah berhenti kerja. So ramai sudah sangkut dalam. So selepas Menteri Kanan YB Datuk Ismail Sabri keluarkan kenyataan di mana akan dibuka balik untuk mengeluarkan warga negara daripada Singapura masuk ke Malaysia, mereka perlu go through quarantine 14 hari. Pada bulan April, kenyataan daripada menteri mengatakan 150 sehari mereka perlu bayar dan kerajaan akan tanggung setengah daripada itu, di mana kalau 14 hari RM2,100 14 hari. Kalau kerajaan tanggung setengah untuk warga negara lah, maksudnya RM1,050. Tapi bulan ini bukan bulan ini, like 2 days ago, is it? 23rd YB Ismail Sabri kata mereka perlu buat bayaran sebanyak 4,000. How much? 4,700. Lepas tu ada diskaun daripada kerajaan. Jika warga negara Malaysia, kerajaan akan tanggung setengah, maksudnya you kena bayar 2,100. So soalan saya, kenapa tiba-tiba dah 2 kali ganda? Kalau mengikuti sekarang, bayaran sekarang, di mana 4,700, so maksudnya satu hari RM350. Dulu mereka kata RM150 satu hari. Sekarang RM350. Dan saya sebagai wakil rakyat nak tanya kerajaan, apa
guna RM350 sehari. Ini mereka ni tinggal dekat Hilton ke apa? Why so expensive? Sekarang musim COVID ni, kita perlu menjaga peruntukan kerajaan. We must save more money. But now the government is using RM350 per day. Satu hari makan, let's say RM50. Satu hari tinggal RM100. RM150, maksimum RM200 pun it's quite worth it lah. Tapi RM350 tu agak mahal, and I think the government need to look into this. Sekarang masa pandemik ini, ramai yang tak ada kerja. Dalam Singapura ke dalam Johor memang sama. Banyak orang dah hilang kerja, pengangguran pun increase. Dalam masa macam ni, saya tak rasa baik bagi kerajaan untuk memaksa orang-orang daripada luar negara masuk Malaysia untuk kuarantin, warga negara lah, local Malaysians, untuk tanggung kos ini. Antara satu contoh kes yang saya dapat baru-baru ini, di mana seorang pekerja Singapura dari Malaysia, dia masuk balik ke Malaysia without any money, tak ada duit langsung. Apabila KKM, if I'm not mistaken, buat swab test di dalam, perlu buat bayaran RM60. RM60 pun dia tak ada. Apabila dia tak ada RM60, mereka suruh dia bank in duit tu daripada orang lain. Pinjam, bank in. Dia pun buat begitu. So dia ambil duit daripada kawan dia, bank in terus kepada akaun pegawai itu. Lepas tu dia buat swab test. Lepas tu dia pergi ke Dewan untuk to manage where he's going, which hotel and all. Tapi dia tak ada duit. Dalam masa yang sama, ada pegawai polis ugut dia, kalau you tak buat bayaran, you akan masuk lock up ataupun denda RM1,000. So dia pun kata memang dia tak ada duit, memang 3 bulan dia tak ada kerja. Dia pegawai kerajaan. Yang paksa tu pegawai kerajaan. Memang this man don't have money at all. So selepas dia cakap dia tak ada duit, tak boleh buat bayaran, mereka tidak bagi dia one drop of water for 28 hours. Kita mahu okey, kebenaran surat daripada KDN tak ada. You all tak boleh suka-suka datang sini masuk buat apa semua. Jadi tak boleh sekarang ni. Ini tengah jalan. Kita mahu Kenapa? Ini kawasan ini tengah jalan. Ini jangan sebab So apa yang saya beritahu, memang 1 sen pun, one bottle of water pun they never provide. So 28 jam dia tak ada makanan, dia tak ada air. Ini adalah satu penderitaan bagi warga negara Malaysia. So selain daripada itu, isu kedua, let the lawyers handle that. Isu kedua, apakah guideline kerajaan bagi untuk orang-orang yang masuk balik Malaysia daripada Singapura? What is the guideline? It's not clear at all. Kalau the enforcement was happen on 23rd last month, tapi sehari sebelum itu kita ada gambar-gambar. Mana? Kita ada gambar-gambar. Ini I think 22nd is the date. This is 23rd morning. This is 23rd morning. This is 23rd morning. People are queuing up without following SOP. You see this? This is from their CCTV, online CCTV. All of them came out. 23rd morning. Afternoon was the announcement. So soalan saya, macam mana mereka ni tahu awal bahawa mereka ni kena kuarantin? So on the 23rd. So maksudnya mereka dah tahu awal, mereka keluar cepat supaya mereka tak kuarantin dalam hotel. Sebab sebelum tu kuarantin di rumah 14 hari. Betul atau tidak? Betul kan? So kenapa perkara ini berlaku? Lepas tu ada beberapa kes di mana seorang wanita, bapa dia sudah meninggal. Tapi mereka tak bagi dia melawat bapa dia, alasan belum dikuarantin. Dan mereka terpaksa, she was at the immigration for 2 days, untuk 2 hari.
sebab dia tak ada duit untuk buat swab test, bapa dia meninggal, dia tak boleh pergi tengok. So these are the things which is not happening, tidak adil kepada rakyat. Masa COVID sebegini, kerajaan yang prihatin perlu prihatin supaya mereka menanggung segala kos-kos COVID. They must be responsible to take care of all the costs, relevant costs. Masa zaman PKPD, lockdown di Bukit Bintang ke mana-mana, di Batu pun ada, segala kos ditanggung oleh JKM, NATMA. Tapi kenapa peruntukan kecil seperti ini tidak ditanggung oleh kerajaan? Itu soalan saya. Tak, penjarakan memang ada, tapi penjarakan please. Penjarakan please, penjarakan. Media penjarakan. Okey, tak apa, fokus sini. So saya mahu kerajaan untuk tanggung balik. This is why PH in Parliament membangkitkan kenapa duit kecemasan yang dikeluarkan 200, almost more than 250 billion tidak dibahas dalam Parlimen. This is one of the factor. Kalau tidak dibahas, kuasa penuh, kuasa mutlak, they can do anything. Every day the SOP changes, every day the guideline changes. Siapa yang suffer? Rakyat. So saya di sini sangat tegas memberi kenyataan kerajaan perlu look into this issue. Guidelines perlu refer balik. Make sure it is friendly for warga negara Malaysia. Kerajaan perlu tanggung segala kos perbelanjaan untuk buat swab test, COVID test. Segala perkara yang akan membantu rakyat, kerajaan perlu tanggung. Dan duit bilion-bilion diorang spend ni, kenapa tak boleh gunakan ini? Peruntukan daripada NATMA, Jabatan Kebajikan Malaysia, apa fungsi? Bencana. Bencana got so much of money. So why are they not using that peruntukan for this? SOP. What is the SOP now for people from Singapore coming inside Johor? Also, we don't know. So many perkara yang sangat confused. Mari saya ajak satu pekerja Singapore yang jadi bangsa, kita minta dia penerangan. So you can so please explain what you went through. Okay, you go. I'm working for 22 years in Singapore. Chairman. I'm working 22 years in Singapore. So far, after this pandemic, COVID-19, what we go through, few of my friends telah dibentikan kerja dari Singapore. They are struggling in Malaysia, like Johor Bahru. They are renting house, they cannot pay the house. They have the financial issue with the house loan, car loans, and also credit card. All these issues is continuous going on. Even though now government is going to extend another 3 more months for start from October, I don't think so this problem can be resolved, because certain credits like beyond credit and also some of the credits, they are not willing to work together with the bank. That is a problem for the workers, like they can't get any job from because what is the reason is whenever they go and apply for a job, the reason is if the border is open, you guys going back to Singapore, so no point I'm getting you guys. So getting a job for the Malaysian working in Singapore is very hard nowadays. With the minimum salary of 1,000 to 2,500, they can't survive because they already earn a bigger amount in Singapore. Secondly, to get a temporary business, they need a license. That is what we require from the PJ Johor Bahru. They can give us a temporary business, they can run through that. Okey, lagi satu. Sebelum ni 2 minggu lalu buat protes. 2 minggu lalu there was a big protest in Johor. Almost 1,000 people came. Cik Dayalan Sibalan, Presiden NGO akan bagi keterangan lagi macam mana perasaan pekerja-pekerja Singapore Malaysia. Good morning. My name is Dayalan Sibalan. We have given 2 memorandums to the Menteri Besar of Johor lately. The first one was 12th of July and the second one was on the 26th